Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. So hari ni saya dekat Mr. Puspa. So saya kena review satu kereta FK8R. So model ni kat Malaysia tak banyak pun, mungkin dalam 200 unit yang Honda jual. Mungkin akan bertambah, tapi kita tak tahu lagi. Tapi model yang kita nak bawa hari ni, modifikasi yang dia dah buat dia dah tukar kepada body kit baris. So kat Malaysia pun rasanya dia seorang je kot yang pakai body kit baris. Ada yang lain ada body kit Mugen. Kebanyakannya masih kekalkan yang standard lah. Kita nak tahu lebih lanjut dia punya modifikasi luar dalam dia semua. So jom kita tengok dia punya kereta padu. Okay, so kita bersama dengan owner kereta kat belakang FK8R. Baris punya konsep satu je kat Malaysia. Satu bang? Setakat ni satu lah. Yang full lah? Yang full. Okay, introduce sikit bang. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Nama saya Henry. Saya salah satu owner FK8 yang berkonsepkan waris di Malaysia. So hari ni saya akan ceritakan sedikit berkenaan saya punya FK saya. Tinggal lebih lanjut nanti dengan brother Aulia, JK. So kalau diorang nak follow abang macam mana? Nanti saya ada Instagram @Henry_FK. Antara kereta-kereta kan yang sama harga dengan ni, dengan sama power dengan ni kan, banyak kat luar tu, tapi kenapa orang pilih FK8 juga? Saya memang minat Honda ni? Tak ada, saya bukanlah fan Honda yang kata yang gila-gila kan, ataupun fanatik. Tapi sebenarnya kalau ikutkan masa Honda Malaysia launch ataupun introduce FK8R ni dulu tu, masa tu pun memang dah ada timbul minat sebenarnya. Tapi bila Honda announce pricing tu, harga tu, jadi saya sebelum beli tu saya ada buat perbandingan lah dengan beberapa aspek, contohnya macam Golf R dengan A45 kan. Dan tanya juga lah dengan kawan-kawan. Tapi akhirnya pun saya memilih juga FK8 berdasarkan poin tertentu lah. Nanti saya akan banyak kot poin dia ni. Yes. Okay, so jom kita tengok lebih detail apa yang dia dah buat dengan kereta dia. Alright, jom. So abang share sikit bang. Okay, ini FK saya. The only ada momen lah yang waris konsep. Sekarang ni saya akan ceritakan ataupun explain detail-detail untuk FK saya. Jadi kita mula daripada depan lah. Daripada luaran tapi bahagian depan dulu. Jadi ini hood original waris. Dia memang ada satu model, tapi dia ada 3 buatan bahan lah. Jadi yang saya beli ni yang carbon, yang fiberglass sebenarnya. Saya beli fiberglass yang first option lah. Tapi sebenarnya kebetulan je ada member FK yang beli, tapi dia terjual kereta dia, jadi dia tanya saya lah, nak tak? Saya kata nak lah. Jadi itulah salah satu timbulnya nak buat waris konsep lah. Waris dia ada buat R&D. Konsep dia memang ada pengudaraan lah dekat tengah. Lepas tu tepi. Sebenarnya angin tak masuk dekat sini sebenarnya. Tapi angin akan keluar. Angin panas, udara panas tu akan keluar dekat tengah. Tapi kalau yang dua ni akan yang angin masuk lah. Yes. Untuk membantu pengudaraan lah dalam enjin bay. Kalau kita tengok bahagian depan ni, memang ini adalah stoknya. Okay, kalau ikutkan bahagian depan ni, dia memang bumper memang stok
original FK8. Cuma saya ada buat modifikasi. Contohnya grill depan ni saya ada buat lubang lah. Saya buat lubang supaya untuk membantu pengudaraan lah, untuk engine bay. Lepas tu saya ada tambah sikit aksesori, contohnya G-Ready plate panel dengan juga kasko tow hood, kasko dengan EVS tow hood daripada US. Okey, kalau kita beralih pula ke bahagian tepi lah, saya tukar rim dan juga tayar yang sebelum ni stok, saya tukar kepada race. Yang ni race dipanggil TE 37 ataupun TE 37 Track Edition 2. Jadi pada tahun lepas, awal tahun lepas, race ada keluarkan TE 37 ni hanya untuk konsep waris. So yang ni memang khas untuk FK. Dia punya spek ataupun saiz ialah 19 inci 9.5J. Dia punya offset 44. Depan belakang sama? Depan belakang yang sama, dia saiz yang sama. Dia lepas tu dia hanya keluarkan satu warna dan juga satu saiz. Dia tak keluarkan beberapa saiz ataupun beberapa spek, contohnya 8.5 ke 8J ke. Offset pun satu saja. So nak share ke sikit berapa harga dia? Saya beli masa tu, pada tahun lepas lah, saya beli masa tu lebih kurang RM14,000 hanya rim saja. Dan saya padankan dengan tayar panggil Michelin Cup 2. Yang ni saiz dia 255 35, 19 inci lah. Mungkin ada orang nak tahu kan berapa dia punya weight dia, berat dia. Okey, kalau kita banding dengan yang stok rim FK8, tak silap saya stok rim FK8 tak silap saya 12 kg, 12 lebih lah. Yang ni lebih kurang dalam 9. So perjimatan lebih kurang dalam 3 kg untuk satu rim. Dan juga saya tukar juga ni nut dengan lock nut race punya. Jadi saya nak nampak satu konsep race lah. Maknanya rim dengan dia punya nut dengan lock nut. Saya ada tukar dia punya rotor. Kalau ikutkan yang original dia cross drill. Jadi saya tukar kepada yang jenis yang line brand Gyrodisc. Gyrodisc saiz yang sama. Cuma yang ni dia floating disc lah, 2 piece floating disc. Brand Gyrodisc daripada US. Maknanya brake clipper masih sama. Cuma saya tukar dia punya rotor dan juga brake pad. Brake pad saya pakai Pajit RSL 29. Dia made in Germany. Kalau macam barang-barang ni mostly abang order sendiri online ke macam mana? Yes, saya memang order sendirilah. Kalau saya akan order pada online, daripada website sendirilah. Contoh kalau macam Gyrodisc ke, brake pad, pagi kan semua. Rim ni saya beli daripada Funlock Segambut. Saya order melalui kawan lah. Jadi dia bantu saya lah untuk dapatkan rim ni. Saya juga tukar beberapa Honda aksesori lah. Contohnya salah satu ialah rack carbon fiber ataupun dia panggil Honda carbon fiber side mirror cover. Ini memang original Honda yang keluarkan untuk EDM market. So mungkin kat luar tu ada yang tak tahu apa stand EDM stand for. Dia EDM tu maksudnya untuk European domestic market. Market lah. Yes. Pasal FK dia keluarkan untuk tiga kontinen sebenarnya. EDM, USDM dan juga JDM. Part-part ni jugalah dia keluarkan. So ni yang ni untuk EDM. UK ataupun European market. Mungkin dia orang nak tahu kan apa nama, kenapa dia panggil Honda carbon kan, sebab dia punya apa? Dia punya bentuk dia ke dia punya. Okey, yang ni memang kalau bentuk ataupun rupa ataupun warna ataupun corak carbon fiber ni dia panggil Honda carbon fiber pasal yang hanya ada corak carbon fiber ni
yang bermetik merah ni hanya Honda saja yang keluarkan. Mungkin dia punya copyright hanya Honda saja yang boleh dapat corak ni. Corak carbon fiber. Dia sebenarnya tampal saja. B-pillar dia panggil. Honda Carbon B-pillar. Jadi dia keluarkan kiri dan kanan, depan dan belakang jugalah. Okey, bahagian tepi kalau kita ikutkan side skirt memang original Honda. Honda. Side skirt original Honda FK8. Yes, betul. Cuma saya letakkan konsep stiker waris. Saya buatkan satu waris konsep punya stiker. Dia bukan original pasal waris pun takkan jual, dia tak jual pun stiker ni. Jadi kita kena copy and paste, cuba ikut baliklah kan. Itu je lah. Bahagian belakang rim masih samalah. Lagipun dia punya rotor pun sama. Saya tak tukar. Maknanya rim, tayar depan belakang sama. Rotor dan juga brake clipper masih original lagi. Waris ada keluarkan produk accessory. Dia panggil sidewall panel untuk fender ni. Pasal kalau original FK8 dia tak ada ni panel ni. Yang 4 ni je waris. Jadi waris ada keluarkan panel ni. Saya rasa mungkin dia nak lengkapkan arch ni kot. Saya rasalah. Jadi nampak supaya lebih bulat. Kan? Bersambung. Jadi ini memang waris. Tapi waris ada keluarkan dua lah material. Yang satu fiberglass, yang satu carbon fiber. Tapi saya pilih fiberglass lah pasal saya nak cat supaya nampak putih semualah. Lepas tu lupa nak cerita. Saya padankan suspension ni, saya tukar pada Tian. Jadi saya tukar pada Tian suspension spring Tian. Supaya supaya FK8 saya ni nampak lebih garang lah. Kan? Dan juga downforce dia better lah saya. So kalau kita compare dengan stock, berapa jari belakang? Berbanding stock spring dengan Tian spring, turun dalam 25 mm. 25 mm turun. Setakat ni tak silap saya yang paling low ataupun paling rendah tak silap saya. Handling okey. Saya suka. Dia tak berapa keras. Dia tak berapa lembut, tak berapa keras. Sebenarnya saya lebih suka pada dia punya kenapakan tu sebenarnya. Dia punya look tu dia punya look. Tapi setakat ni okey. Saya suka dia punya rate of spring dia okey. Bahagian belakang ni lampu masih original. Bumper pun masih original. Saya tukar dia punya spoiler. Yang ni masih original. Saya cuma tukar yang tengah ni saja. Jadi cutting masih cutting original. Cuma Honda dia keluarkan Honda Carbon. Honda Carbon tadi. Honda Carbon Fiber spoiler. Hanya bahagian tengah ni sahaja. Kalau berbanding dengan yang original dia fiberglass. So dia berat sikit. So perbandingan saya tak pasti berapa kg yang original, tetapi perbezaan berat dia 1 kg. Yang ni saja. 1 kg. Yes. Jadi kalau yang original tu memang terasa lah bila kita pegang tu memang terasa berat dia. Yang ni memang ringan. Pasal dia pure carbon fiber lah. Kan? Yang ni dia konsepkan EDM dengan JDM. Bermakna kalau pergi UK boleh beli dan juga Japan. Okey, kalau kita lihat di bawah ni saya ada tukar dia punya exhaust system. Yang ni ialah brand dia Boost Logic. Is fully titanium, made in US. Dan juga dia datang sekali dengan valve system. Dia mechanical valve. Dia tidak sistem control ataupun elektronik. Dia punya valve akan mengikut dari segi kita punya boost. So dia ada satu hose. Dia sambung daripada bahagian cap bag ni ataupun bahagian sebelum tabung kat tips ni, dia akan sambung dekat kita punya bahagian engine. Dia kat bahagian boost. Jadi kalau apabila certain boost tu dah sampai dia punya minimum lah panggil, dia akan buka valve tu. Kalau yang sekarang ni berapa? Tak silap saya dia akan buka boost tak silap saya 0.5. 0.5 kalau tak silap saya lah. Kalau ikut 0.5 bila kita dah sampai
boost 0.5 dia akan buka. Valve tu secara lagi garang ke bunyi. Yes. Garang. Bebannya kalau kita bawa slow lah ataupun bawa secara kata cruising dia punya bunyi tu tak garang lah. Tapi bila kita dah orang kata high rev tu, lenjan ataupun orang kata race lah, baru dia bunyi tu memang datang, dia punya garang tu. Alright. Saya pun ada tambahan aksesori di bawah ni, iaitu Honda carbon fiber diffuser. So kalau original dia memang tak ada yang ni. Okey, kalau original dia masih ada. Pembentukan dia masih ada. Cuma dia tak ada Honda carbon fiber ni. Okey. Jadi Honda UK, ini pun salah satu EDM juga. Maknanya production untuk UK. Jadi dia keluarkan untuk diffuser supaya saya rasa lah untuk nampak lebih garang lah saya rasa. Tapi kalau ikutkan function pun masih yang macam original pasal dia ada fin ni. Kan? Dia masih ikut original. Cuma saya rasa dia nak nampak supaya ada nampak perbezaan lah. Bahagian exhaust ni kan ataupun diffuser ni.